Seni, sebuah karya yang menyimpan 1001 makna. Walaupun mungkin anda tidak memahaminya, tapi ya, buat-buatlah faham. Tapi untuk saya, walaupun belajar dalam bidang seni dan multimedia di salah satu universiti tempatan, saya pun masih tidak faham apa itu seni sebenarnya. Dari zaman Leonardo da Vinci, Van Gogh dan sehinggalah Picasso, kita dapat melihat pelbagai jenis dan rupa karya seni yang menarik dan juga mungkin sedikit misteri. Namun baru-baru ini, terjadi sebuah berita ataupun kisah yang menggegarkan dunia digital dan juga dunia seni. Jika saya katakan gambar ini terjual dengan harga $69 juta ataupun bersamaan dengan 284 juta ringgit, adakah anda akan percaya? Lelongan untuk hasil karya ini telah bermula pada 25 Februari 2021 dengan harga $100 dan telah meningkat naik sehingga $69 juta pada 11 Mac 2021 melalui laman web Christie's. Sebenarnya, terdapat satu kisah menarik dan sebab mengapa karya ini terjual dengan harga yang sebegitu mahal dan bagaimana penjualan ini akan menyebabkan impak yang besar dalam transaksi keuangan di seluruh dunia. Teruskan menonton. Pada 1 Mei 2007, seorang pereka grafik yang bernama Beeple ataupun nama sebenar Mike Winkelmann telah memulakan projek dengan menghasilkan karya seni digital setiap hari tanpa henti. Pada tahun 2021, yang merupakan tahun ke-14 sejak beliau memulakan projek tersebut dan beliau berjaya menghasilkan karya sebanyak 5,000 lukisan selama 5,000 hari tepat pada 7 Januari 2021, di mana beliau memuat naik karya-karya di dalam platform sosial media seperti Instagram, Twitter, dan Behance. Lukisan digital yang Beeple hasilkan adalah sangat menarik, terutama jika anda lihat dari segi komposisi, warna, dan subjek lukisan. Walaupun kadang-kadang lukisan tersebut agak pelik seperti lukisan ini. Beliau turut menjual hasil lukisan tersebut di laman web seperti Society6 yang membolehkan anda membelinya dalam bentuk poster atau casing telefon. Sehinggalah pada bulan Oktober 2020, harga termahal yang pernah terjual oleh Beeple untuk sesebuah karya hanyalah sebanyak $100. Ini bermula apabila Pablo Rodriguez Fraile, seorang pengumpul karya seni yang berasal dari Miami, Amerika Syarikat, telah membeli karya Beeple yang merupakan sebuah animasi pendek berdurasi 10 saat yang memaparkan Donald Trump jatuh tersungkur sambil badannya dicontoh dengan perkataan negatif yang berharga $66,666 pada Oktober 2020. Pada penghujung bulan Februari 2021, Pablo telah menjual kembali karya tersebut dengan harga $6.6 juta. Akan tetapi, mungkin anda tertanya-tanya mengapa karya yang pada mulanya telah terjual tidak lebih dari $100 telah meningkat sehingga jutaan dolar hanya dalam tempoh beberapa bulan, sehingga menjadikan karya Beeple menjadi salah satu karya yang termahal dalam sejarah dunia. Dan kini Beeple merupakan salah satu daripada 3 artis yang masih hidup yang paling berharga di dunia. Beeple yang kini mempunyai jutaan pengikut di media sosial mula melakar sebuah lukisan collage. Bagi anda yang tidak mengetahui apakah sebenarnya lukisan collage, yang merupakan sebuah teknik tampalan menggunakan lukisan atau gambar-gambar yang lain yang telah wujud untuk menghasilkan sebuah karya yang baru. Mungkin anda pernah melakukan aktiviti ini semasa di sekolah rendah untuk subjek pendidikan seni visual. Lukisan collage tersebut memaparkan setiap satu 5,000 lukisan digital sekaligus dan beliau memuat naik lukisan collage tersebut dalam bentuk file JPEG melalui laman web Christie's, sebuah syarikat lelongan yang telah wujud sejak tahun 1766 di Britain. Christie's bertanggungjawab menjadi orang tengah dalam proses lelongan tersebut dan telah melelong pelbagai objek seperti lukisan, barang kemas atau objek lain yang berharga. Yang menariknya, Christie's membedarkan sebuah teknologi baru yang diberi nama NFT, yaitu Non-Fungible Token, dalam transaksi jual dan beli aset digital. Namun, apa kaitannya teknologi baru ini dengan karya tersebut? Masih ingat apa yang saya katakan pada permulaan video ini? Dan bagaimana penjualan ini akan menyebabkan impak yang besar dalam transaksi keuangan di seluruh dunia.
Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, NFT telah menjadi satu topik utama yang banyak diperkatakan. Lihat sajalah berapa ramai yang ingin mencari maklumat tentang NFT di ruangan pencarian Google. NFT adalah sebuah aset dan file digital yang digunakan untuk memperakui keaslian sesuatu harta dalam dunia digital. Anggap sahaja ia merupakan sebuah sijil yang menunjukkan keaslian sesebuah harta seperti kereta atau jam tangan yang mahal. Sijil tersebut amat berguna jika anda ingin menjual kembali kepada pembeli yang lain pada harga yang lebih mahal. Keunikan dan keistimewaan NFT berbanding dengan cara transaksi yang lain adalah ia tidak dapat dibeli atau dijual menggunakan aset yang sama dengan jumlah yang sama. Saya tahu mungkin ini agak memeningkan, tapi saya akan cuba terangkan dalam bahasa yang lebih mudah. Katakan anda mempunyai 10 keping wang kertas yang berjumlah RM10, iaitu bersamaan dengan RM100 di dalam poket anda. Tetapi anda merasa rimas dan tidak selesa memegang wang kertas yang banyak. Anda membuat keputusan untuk menukar 10 keping RM10 ke sekeping RM100. Walaupun anda telah menukar wang kertas tersebut daripada 10 keping sehingga 1 keping, nilainya tetap sama, iaitu sebanyak RM100. Penggunaan NFT pula adalah sebaliknya. Bayangkan lukisan asli ini dipaparkan di sebuah museum yang terkenal di dunia. Di luar museum tersebut pula ada kedai kecil yang menjual barangan cenderamata seperti poster, t-shirt, keychain dan cawan yang menyerupai lukisan asli tersebut. Walaupun lukisan asli tersebut ditukar dengan cenderamata yang terjual di kedai tersebut, ia masih tidak dapat menyai keaslian lukisan tersebut. Contoh yang lain adalah anda membeli tiket kapal terbang, namun anda tidak boleh menjual tiket tersebut kepada orang lain walaupun dengan jumlah yang tinggi kerana tiket tersebut didaftarkan dengan nama anda. Begitulah fungsi dan keistimewaan NFT. NFT juga merupakan sebuah mata wang digital yang pada masa kini hanya berasaskan Ethereum, namun tidak seperti Bitcoin atau mata wang yang lain. Ia tidak boleh ditukar ganti dengan nilai yang sama atau didagangkan dalam pasaran kewangan berasaskan carta. Ini bermakna jika anda memiliki aset tersebut, anda adalah satu-satunya pemilik aset tersebut di dalam dunia ini dan tiada yang lain. Pemilik file NFT tersebut akan direkodkan ke dalam blockchain walaupun pemilik aset tersebut mungkin telah berpindah hak milik. Ini kerana blockchain adalah ledger digital yang tidak mempunyai pusat utama yang mengawalnya. Oleh itu, pemilikan sesuatu aset digital sukar untuk diselindung dan dilakukan secara tersembunyi. Setiap aset NFT akan mempunyai nombor kod dan siril khas yang membuktikan keaslian tersebut. Menurut Beeple, dalam temu ramah bersama CNBC, NFT akan menjadi suatu cara transaksi terbaharu dan terbesar dalam dunia digital pada masa akan datang. Ia akan menjadi kebiasaan yang terbaru dalam membeli kereta ataupun rumah, walaupun pada masa kini ia berpusat kepada karya digital, memes, muzik, video, gambar maupun tweet. Selain daripada karya Beeple yang telah terjual menerusi NFT, terdapat juga karya lain seperti Nyan Cat, sebuah meme yang terkenal pada tahun 2011 yang terjual dengan harga $580,000. Tweet pertama yang ditulis oleh CEO Twitter pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey turut dilelong dan sehingga kini ia telah mencapai harga $2.5 juta. Menurut Jack Dorsey, hasil daripada wang tersebut akan didermahkan kepada sebuah badan amal. Mungkin anda tertanya-tanya bagaimana ingin menjual hasil karya anda dan menjana pulangan yang lumayan. Untuk permulaan, anda perlu mempunyai Ethereum Wallet yang membenarkan penggunaan ERC-721 iaitu Standard Token NFT berasaskan mata wang Ethereum. Terdapat beberapa laman web yang membolehkan anda menjual karya digital seperti Rarible dan OpenSea. Cuba lihat laman web Rarible. Terdapat banyak karya digital yang menarik maupun pelik yang boleh dijual dan dibeli menggunakan mata wang digital seperti Ethereum. Karya tersebut akan dilelong dengan harga yang tertinggi dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Apabila tempoh tamat, individu yang melakukan bidaan yang tertinggi akan memiliki aset tersebut. Anda juga boleh membeli dan menjual posting Twitter melalui laman web vSign.co. Dengan penggunaan teknologi NFT yang semakin meluas pada masa kini, ia akan memberikan dimensi baru dalam dunia transaksi dan pemilikan harta secara digital dan atas talian. Namun perlu ingat, terdapat juga kemungkinan bahawa ini hanya sementara oleh kerana hype yang sengaja diwar-warkan kepada umum untuk mendapatkan keuntungan peribadi. Menjual aset dengan harga yang mahal namun pada akhirnya tidak mendapat sebarang keuntungan. Di sisi gelap, teknologi ini juga membolehkan seseorang individu mengubah wang secara haram dengan membeli aset digital dengan harga yang mahal. Ianya umpama menyucikan wang yang diperoleh dari hasil jenayah
dan aktiviti haram seperti penjualan dadah, rasuah dan perjudian. Setelah mengkaji lebih mendalam tentang NFT dan aset digital, saya masih tertanya-tanya dan skeptikal apa sebenarnya fungsi dan kelebihan untuk memiliki sebuah aset yang rare, unik dan juga mahal. Akan tetapi pada masa yang sama ia boleh dimiliki oleh orang lain dengan semudah copy and paste ataupun screenshot. Ianya berbeza dengan memiliki aset fizikal yang boleh dirasa oleh 5 daya utama seperti sentuhan, penglihatan, bau, pendengaran dan rasa. Jika anda ingin mendapatkan keuntungan hasil peleburan yang lebih selamat berbanding NFT, saya cadangkan anda untuk menonton video ini selepas ini. Pada pendapat anda, adakah teknologi NFT akan digunakan secara meluas pada masa akan datang ataupun ianya hanya sekadar hype semata-mata yang akan tenggelam pada masa akan datang? Anda boleh memberikan pandangan anda di ruangan komen. Hai, saya Lewi, produser kepada channel Doku Lokal. Terima kasih kerana telah menonton video ini. Jika anda berpendapat bahawa topik ini sangat menarik dan dapat belajar banyak perkara yang baru, saya akan sangat berterima kasih jika anda boleh menyumbang sebuah like untuk video ini. Namun, jika anda ingin melihat saya menghasilkan lebih banyak video dokumentari pendek seperti ini, menjadi subscriber kepada channel ini sambil menekan butang lonceng memberikan saya semangat untuk menghasilkan lebih banyak konten-konten setiap minggu. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.